Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita dengan kita Al-Fatihah. Well, you took my way. Okey, boleh onkan kamera. Macam kawan sahabat kita ni. Bagus. Okey, insyaAllah sebelum kita jawab kuis sekejap lagi. Okey, beberapa benda yang cikgu nak ulang kaji dengan kamu. Okey, pertama sekali cikgu akan test tajuk persamaan linear. Okey, persamaan linear. Okey, konsep yang kamu kena faham di bawah tajuk persamaan linear. Okey. Yang lain boleh on kan? Akmal boleh on kan? Bagus. Sana. Kita tengok gambar. Okey. Beberapa benda yang kita kena ingat di bawah tajuk persamaan linear. Yang pertama sekali, okey, yang pertama konsep yang kamu kena ingat apabila kita persamaan linear ni dia melibatkan sama dengan. Okey, dia melibatkan ungkapan algebra yang ada sama dengan. Contoh kalau kamu ingat balik, okey, kalau dia tulis 5p. Okey, 5p ni adalah nombor algebra ataupun sebutan algebra. Tapi kalau dia tambah 10, dia dah jadi ungkapan algebra. Okey, dia dah, kalau dua sebutan yang digabungkan, salah satunya adalah sama ada yang sebutan algebra. Okey, di sini sebutan algebra, ini sebutan nombor bulat. Bila digabungkan kita panggilkan dia sebagai ungkapan algebra. Tapi apabila dia ada sama dengan, contohnya sama dengan 20, contoh sama dengan 20, maka dia dah jadi persamaan linear. Kita tak panggil dia sebagai ungkapan algebra lagi lah. Kita panggil dia sebagai persamaan linear. Itu yang pertama. Okey, di bawah tajuk persamaan linear, kita ditugaskan untuk mencari nilai yang kita tak tahu. Okey, ataupun nilai yang tak tahu ni kita panggil dia pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni adalah abjad lah. Jadi pemboleh ubah ni adalah abjad. Jadi apabila kita nak mencari nilai yang kita tak tahu, maka berlakulah proses pindah memindah nombor daripada sebelah kanan ke sebelah kiri ataupun daripada sebelah kiri ke sebelah kanan. Jadi apa hukum yang akan berlaku? Okey, jadi hukum dia yang berlaku, okey, yang positif apabila dipindahkan melepasi sama dengan, dia akan jadi negatif. Negatif melepasi sama dengan, dia akan jadi positif nombor tersebut. Okey, nombor dalam keadaan darab melepasi sama dengan, dia akan jadi bahagi. Manakala nombor dalam keadaan bahagi melepasi sama dengan, dia akan jadi darab. Itu yang pertama, hukum yang kamu kena ingat. Okey, naik tingkatan 2 nanti kamu akan jumpa lagi benda ni. Okey, seterusnya apa yang kita nak kena tahu adalah, okey, konsep yang kita kena ingat adalah, okey, ini sama dengan, okey, di mana sebelah kiri, okey, kiri sama dengan sebelah kanan. Okey, sebelah kiri adalah nilai yang kita tak tahu, ataupun pemboleh ubah. Manakala sebelah kanan adalah nilai tahu ataupun nombor. Jadi ini cikgu terangkan hari ni. Kita ulang kaji sekali, lepas tu kita terus menjawab soalan. Jadi kamu faham betul-betul yang ni. Jadi contoh, okey, contoh yang cikgu bagi, situasi. Contoh situasi pertama. Okey, cikgu tulis contohnya 6M tolak 5 sama dengan 49 contoh. Okey, sekarang ni kita nak cari nilai apa? Kita sekarang ni nak mencari nilai M, nilai pemboleh ubah tu. Okey, jadi manakala kita nak mencari nilai M, maka apa yang kita kena buat adalah
nombor yang berada di sebelah kiri mesti dipindahkan ke sebelah kanan. Jadi nombor mana yang perlu dipindahkan dahulu? Nombor mana yang perlu dipindahkan dahulu adalah nombor yang paling jauh dengan abjad lah. Jadi antara 6 dengan negatif 5, yang mana paling jauh? Negatif 5 lebih jauh daripada 6 kan? 6 hampir dengan M. Jadi yang paling jauh adalah negatif 5. Maka negatif 5 perlu dipindahkan dahulu ke sebelah kanan. Maka apa yang berlaku? Negatif akan bertukar menjadi positif. Maka 6M sama dengan 49. Okey, negatif 5 akan jadi positif 5. Maka 49 tambah 5 berapa? Imran, kalkulator ada? Ha? 20? Okey, 54. Bagus. Okey, 6M sama dengan 54. Maka M, okey, sekarang ni 6M. Yang kita kena ingat adalah 6 darab M. Maka kita nak pisahkan M ni dalam keadaan darab. Maka darab pindah akan jadi bahagi. 54 akan bahagi dengan 6. Okey, berapa? 9. Okey, 9. Maka M sama dengan 9. Okey. Jadi konsep ni kita kena ingat bahawa sebelah kiri kita mesti letak nilai yang kita tak tahu ataupun nilai pemboleh ubah. Okey, itu konsep yang pertama. Okey, contoh yang kedua saya boleh bagi contoh. Contoh, okey, R tambah 2 sama dengan 2 tolak R. Contoh. Okey, sekarang ni nilai apa yang kita tak tahu? Okey, nilai yang kita tak tahu adalah nilai R. Pemboleh ubah adalah R. Betul? Jadi tugas kita, key dia adalah okey, ini key dia. Key dia adalah nilai yang kita tak tahu mesti dipindahkan ke sebelah kiri, manakala nilai yang kita tahu mesti dipindahkan ke sebelah kanan. Maka tugas kita di sini adalah 2 ini perlu dipindahkan ke sebelah kanan dan R, negatif R ni perlu pindah ke sebelah kiri. Maka R, okey, negatif R mai sini akan jadi positif R. Okey, sama dengan okey 2. Okey, 2 di sini positif, mai sini akan jadi negatif 2. Maka di sini akan contoh, ni contoh situasi juga bagi. Okey, jadi 2R sama dengan 2 tolak 2 jadi kosong kan. Maka R sama dengan kosong bahagi 2. Maka R pun sama dengan kosong. Okey, jadi kenapa sini bahagi? Sebab di sini dah darab pindah melepasi sama dengan dia akan jadi bahagi. Okey, itu konsep yang seterusnya yang kamu kena faham lah. Jadi seterusnya, okey, contoh soalan. Okey, contoh soalan cikgu bagi. Okey, 6K tambah 14 sama dengan 2 kurungan K tolak 5. Okey. Okey, macam mana yang okey, step pertama. Okey, sekarang ni kita kena ingat sebelah kiri mesti pemboleh ubah ataupun abjad. Sebelah kanan adalah nombor. Apa maksudnya? Abjad ni kita tak tahu, nombor ni kita tahu. Jadi di sini macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Okey, jadi di sini ada kurungan. Maka langkah pertama adalah kita kena selesaikan kurungan ni dulu. Kita selesaikan dahulu, mudah untuk mudahkan kita lah. Kita selesaikan. Kurungan ni berfungsi sebagai darab. Okey, darab. Okey, bagus. Jadi 2 akan darab dengan K dan 2 akan darab dengan 5. Maka kita tulis. Okey, step yang pertama kita tulis balik. Okey, 6K tambah 14 sama dengan okey, 2 kali K adalah 2K. Okey, tolak. Okey, 2 darab 5. 2 ni positif. Positif darab dengan negatif akan jadi negatif. 2 darab 5 10. Okey, langkah seterusnya. Langkah yang kedua. Okey, apa yang kita kena pindah? Okey, 2K ni manakala dia ada abjad, maka kita kena pindahkan ke depan, ke sebelah kiri. Manakala 4 ni kita pindahkan ke sebelah kanan. Okey, maka 6K ni turun. Okey, 6K.
Okey, 2K ni positif. Positif macam ni akan jadi negatif. Negatif 2K. Sama dengan okey, yang di sini negatif ni adalah hak 10. Jadi 10 ni adalah negatif. Negatif 10. Okey, negatif 10 akan turun. Okey, 14 ni positif. Mai sini akan jadi negatif 14. Okey, jadi kita selesaikan. Okey, langkah yang ketiga. Okey, 6K tolak 2K. 6 tolak 2. Okey, jadi berapa? Jadi 4K sama dengan okey, hutang RM10, hutang RM14. Maka hutang berapa? Okey, hutang apa? Negatif? Negatif 4. Ha? Negatif 4. Negatif 24. Negatif 24. Ya, betul. Negatif 24. Kawan tu mari berhutang RM10 dengan kita. Esok dia berhutang lagi RM14. Lepas tu kawan tu tanya kita, berapa aku hutang dengan hang? Hang hutang RM4 dengan tu. Betul tak? Salah. Jadi jadi kita kena tipu lah nanti. Jadi kita kena peringat yang itu. Jadi seterusnya yang keempat. Okey, 4x. 4x ni 4 darab x. Maka darab pindah di sini akan jadi bahagi. Dia akan jadi bahagi kan. Maka yang tinggal K sama dengan negatif 24. K bahagi dengan 4. Berapa? K sama dengan negatif 6. Negatif 6. Jangan tulis K sama dengan 6. Salah. K. Okey, seterusnya apa yang kamu kena contoh, cikgu bagi lagi contoh. Okey, contohnya seterusnya adalah contohnya cikgu bagi 1 tolak 4P sama dengan 3P bahagi 5. Okey, kita bagi bermacam bentuk soalan lah bagi kamu betul-betul faham. Bagaimana kita nak pindahkan, yang mana kita perlu pindahkan dan yang mana yang kita kena pindah kiri atau kanan lah. Jadi seterusnya, kalau tengok di sini. Okey, yang mana kita nak kena pindah? Okey, kalau dalam keadaan pecahan macam ni, kalau kamu jumpa soalan dalam bentuk pecahan macam ni, pertama sekali kita kena biarkan dia jadi supaya tidak menjadi pecahan. Jadi apa yang kita kena buat adalah 5 ni perlu dipindahkan ke sebelah. Okey, 5 ni dalam keadaan bahagi. Okey, dia dalam keadaan status bahagi. Bahagi pindah akan jadi darab. Jadi 5 kena darab apa? Dia kena darab semua yang berada di sebelah kiri. Maka kita akan tulis 5. Macam mana nak darab semua? Maka kita kena letak kurungan 1 tolak 4P sama dengan ni tutup kurungan 3P. Okey, jadi nampak 5 dalam keadaan bahagi, pindah melepasi sama dengan dia akan jadi darab. Memandangkan sebelah kiri ini ada 2 sebutan, maka dia akan darab kedua-dua sebutan. Kalau dia ada 3 sebutan, maka dalam ni dalam kurungan ni akan ada 3 sebutan. Maksudnya dia kena adil. 5 ni mesti darab semua sebutan yang ada di sebelah kiri. Kena adil. Jadi dia akan jadi macam ni lah. Jadi seterusnya, langkah seterusnya, okay, kita buang kurungan 5 darab 1, 5 darab 4. Jadi 5 darab 1 5. Okey, 5 darab negatif 4 negatif 20P. Okey, sama dengan 3P. Okey, seterusnya, okey, apa yang kita kena pindahkan adalah, okey, manakah tengok sini. Sini 3P. 3P ni perlu dipindahkan ke sebelah kiri. Manakala 5 ni perlu dipindahkan ke sebelah kanan. Sebab 5 ni nilai yang kita tahu, kita pindahkan ke sebelah kanan. 3P ni nilai yang kita tak tahu, kita pindahkan ke sebelah kiri. Maka dia akan jadi apa? Okey, negatif 20P. Okey, positif 3P pindah dari sini akan jadi negatif 3P sama dengan, okey, 5 ni positif, dari sini akan jadi negatif 5. Cikgu lupa nak ejah background cikgu. Okey, seterusnya. Okey, hutang RM20, hutang RM3. Maka hutang apa? Negatif 23P. Tu, negatif 23P. Okey, betul. Negatif 23. Hutang.
Jadi sama dengan contoh yang 5. Cikgu bagi contoh soalan secara rawak ni. Kadang-kadang nombor perpuluhan lah. Kalau soalan betul, ya insyaAllah dia tak akan jadi perpuluhan lah. Biasanya dia ni dulu kan. Maka P sama dengan 5 per negatif 23. Kita nak bagi jawapan dalam bentuk pecahan pun dah boleh dah. Maka P sama dengan negatif 5 per 23. Sama. Okey, itu contoh seterusnya. Okey, sebelum kita menjawab soalan, okey, ada berapa orang ni? Oh, ramai. Okey. Okey, seterusnya apa yang kamu kena ingat adalah okey, kamu perlu dalam soalan nanti dia akan tanya, kamu perlu kenal pasti satu persamaan linear. Persamaan linear dalam situasi pertama satu pemboleh ubah. Okey, yang kedua adalah dua pemboleh. Okey. Okey, satu pemboleh ubah. Bagaimana kita tentukan dia satu pemboleh ubah atau dua pemboleh ubah? Okey, bergantung kepada kita panggil apa? Perkali ataupun abjad dia. Okey, bergantung pada abjad. Contohnya 2pi tambah 3 sama dengan contoh 10pi. Okey, ini satu atau dua pemboleh ubah? Okey, jika bagi beberapa contoh. Okey, 5k tambah 2y sama dengan 4. Okey, 10 R tambah 2 sama dengan 3 tolak 4R. 4. Okey, 5 P tambah 3 P sama dengan 10. Okey, di sini kamu perlu kenal pasti. Okey, contoh yang cikgu bagi ni, kamu perlu tentukan. Okey, persamaan yang pertama ni, persamaan linear pertama ni dalam berapa pemboleh ubah? Okey, ni pertama P. Kalau abjad yang sama, kamu kena ingat abjad yang sama dikira satu pemboleh ubah. Maksudnya yang ni satu pemboleh ubah. Okey, satu pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah apa? Pemboleh ubah P. Satu je, dikira satu. Okey, kalau yang kedua, okey, pemboleh ubah yang pertama dia kira apa? Dikira, okey, ni satu pemboleh ubah. Ni kira pemboleh ubah yang lain. Maka di sini ada dua pemboleh, iaitu pemboleh ubah apa? Pemboleh ubah K dan Y. Okey, seterusnya untuk persamaan yang ketiga, okey, ada berapa pemboleh ubah? Iaitu pemboleh ubah satu pemboleh ubah. Okey, iaitu pemboleh ubah R. Yang seterusnya, yang keempat, berapa pemboleh ubah? Satu pemboleh ubah. Okey, kalau diberi apa-apa contohnya 2pi tambah pi kuasa 2 sama dengan 10. Yang ni, adakah ini satu pemboleh ubah? Adakah ia dikira satu pemboleh ubah? Ya atau tidak? Okey, ya atau tidak? Jawapan dia adalah tidak. Jawapan dia tidak. Dia bukan satu pemboleh ubah. Dia dikira pemboleh ubah berasing. 2pi dengan pi kuasa 2 tak sama. Kamu kena ingat pi dia tak sama dengan pi kuasa 2. Apa maksud pi dengan pi kuasa 2? Pi ni maksudnya dia satu pi. Pi kuasa 2 ni adalah dia sama dengan pi saja. Kalau pi kuasa 2 dia sama dengan pi darab
P. Jadi kalau antara P dengan P kuasa 2 dia tak sama. Maksudnya kalau P ni dia kuasa 1, dia hidden number dia adalah 1. Maksudnya hidden number dia tu adalah 1. Apa-apa nombor, okey, yang sebenarnya untuk matematik, ni cikgu nak terangkan konsep matematik. Okey, contohnya nombor apa, nombor bulat contohnya nombor 5. Kita belajar daripada sekolah rendah, daripada tadika, nombor bulat contohnya 5. Apa hidden number bagi nombor 5 yang kamu kena tahu? The hidden number kita akan keluarkan bila kita perlu. Okey, 1 di bawah, betul tak? 5 per 1, 1 tu hidden, betul tak? Hidden tu sebenarnya tak nampak, betul? Itu hidden yang pertama. Hidden yang kedua adalah nombor ni adalah kuasa 5 kuasa 1. 1 yang pertama, 1 kuasa 1 tu hidden, tak nampak. Seterusnya, apa yang hidden? Ni, darab 1. Okey, jadi ada 3 nombor 1 yang hidden bagi satu nombor ni. Sama juga dengan abjad. Sama juga dengan abjad. Yang sana. Contohnya abjad. Contoh di sini abjad P lah. Contoh kita letak dalam persamaan ini dia ada abjad P. Dia ada apa hidden simbol, hidden number bagi P. Pertama per 1. P per 1 hidden, 1 tak nampak. P kuasa 1 dan P darab 1. Maka 1 ni semua hidden. Jadi apa yang kamu kena faham adalah, okey, di sinilah cikgu nak relatekan antara P dengan P kuasa 2 ni. Maka kalau dikatakan P dengan P kuasa 2, adakah sama? Tidak sama. Sebab apa? P ni dia kuasa 1. Dia ni sebenarnya P. Manakala P kuasa 2 bermaksud P tu ada 2 kali. P darab P. Kalau kita belajar dalam tajuk kuasa 2 kuasa 3 kan, kalau 5 tu kuasa 3, maksudnya 5 ni ada 3 kali. Okey, jadi inilah cikgu nak relatekan di sini bahawa kalau sesuatu sebutan tu, kalau satu macam ni, okey, satu tak ada kuasa, maksudnya dia adalah kuasa 1 dengan P kuasa 2, maka dia kita panggil bukan. Dia bukan satu pemboleh boleh ubah. Okey. Okey, itu saja untuk cikgu nak terangkan awal ni. Jadi cikgu nak tengok sebelum kita mulakan kelas, kita mulakan exam, cikgu nak tengok dulu. Okey, boleh tak onkan kamera, cikgu nak tengok. Bukan off, on. Cikgu nak tengok setiap orang. Clear. Okey, Imran. Okey, nampak. Okey, yang lain Muhammad Alif. Kenapa Alif tak nampak? Okey, alhamdulillah. Okey, Airil nampak. Bagus Airil. Okey, nak tengok rupa dulu sikit. Nak tengok. Okey, alhamdulillah. Abdullah Hanan, Alif, Anik. Okey, nak tengok. Siapa yang pakai telefon, insya-Allah boleh. Okey, bagus. Okey. Okey, Akmal, Anik. Okey, Anik nampak. Alif awak tak nampak Alif? Okey, sebelum cikgu share, cikgu akan share link quiz sekejap lagi. Yang mana tak boleh buka dalam grup WhatsApp. Iskandar, Alif, Anik. Bagi nampak muka sikit. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, seterusnya. Okey, sedia lah kamu tengok. InsyaAllah soalan untuk malam ni tak susah, simple saja. Kalau kamu ingat apa yang cikgu sebut tadi, insyaAllah simple je. Okey.
Sana. Okey, nampak? Nampak? Nanti okey, pasuk je Ustaz. Okey, pastikan siapa yang nama yang dah masuk dia akan naik di sini. Okey, ready? Okey, kita akan mula. Yang lambat pun tak apa, dia boleh start. Pelan sikit. Okey. 5 4 3 2 1 mula. Boleh?
Okey, sementara Fahim siapkan. Okey, last cuba on kali kamera. Sebelum kita tangguh kelas kita pada malam ni. Okey, alhamdulillah. Oh, Mama Alif, clear gambar. Mana Fahim? Okey. Alif kat pejabat kah? Oh, bagus Alif. Temayah Okey, alhamdulillah. Okey, sementara Fahim dah sudah. Okey, Fahim teruskan. Ada sini Fahim. Oh, Fahim tak ada. Tak apa. Okey, untuk kelas kita pada malam ni, kita cakap tu saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Nanti juga akan maklumkan masa berapa nah. Juga akan update semula. Nanti juga akan update sekali untuk kelas akademik YouTuber, akademik guru apa. Kalau kelas tu, kalau kamu join kelas yang cikgu bagi link YouTube tu, kalau kamu join kamu akan dapat CJ. Jadi nanti juga akan bagi tahu awal lah kat kamu lah. Dia akan bagi tahu awal. Kalau siapa yang join kamu akan dapat CJ lah. Jadi cikgu galakkan kamu join. CJ peringkat Malaysia tau, bukan CJ ni lah. Okey. InsyaAllah kelas kita setakat itu saja pada malam ni. Kita tangguh dulu. Okey, kita jumpa lagi pada akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.